Di negara kita, daripada kes pertama jangkitan COVID-19 ini dikesan, sehingga jam 12.30 hari ini, jumlah kes positif telah meningkat kepada 1,796 kes, iaitu penambahan 172 kes baru pada hari ini. 7 hari yang lalu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 ialah 673. Ini bermakna bahawa kes positif COVID-19 ini telah meningkat lebih sekali ganda dalam tempoh hanya 1 minggu. Jumlah kematian juga telah meningkat kepada 17 orang, termasuk seorang doktor. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa-mangsa yang telah pun meninggal dunia dan berdoa semoga roh mereka ini akan dicucuri rahmat ilahi. Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order, you don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to extend the movement control order for your own safety. Selain itu, tempoh kuat kuasa perintah ini akan dikaji daripada semasa ke semasa. Jika ada keperluan untuk dilanjutkan lagi, saya akan membuat pengumuman mengenainya. Yang penting, saya mohon supaya saudara-saudari senantiasa bersedia untuk duduk lebih lama di rumah. Saya juga telah mengarahkan semua kementerian untuk membuat persiapan yang rapi bagi mengurus keperluan asas anda sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa. Yang penting, semua keperluan asas mestilah sentiasa tersedia dan mencukupi. Ini termasuklah bekalan makanan, elektrik dan air, perkhidmatan kutipan sampah dan pembentungan, kemudahan komunikasi dan logistik, serta keselamatan dan ketenteraman awam. InsyaAllah pada hari Jumaat nanti, saya akan umumkan satu pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang lebih menyeluruh. Pegawai-pegawai saya di Kementerian Keuangan sedang pun bekerja bertungkus lumus menyediakan satu pakej rancangan ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada semua. Sama ada anda ini adalah pemandu teksi, pemandu Grab, petani, pengusaha restoran, penjual nasi lemak, penjual goreng pisang, penjual burger, pekerja harian. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk pastikan anda semua beroleh manfaat. InsyaAllah, no one will be left behind. Dalam mesyuarat Kabinet hari ini, saya telah mengarahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk menggerakkan jentera pusat pungutan zakat wilayah persekutuan bagi mengenal pasti golongan asnaf yang layak disalurkan bantuan zakat dengan kadar seberapa segera. Saya berharap pusat pungutan zakat di negeri-negeri lain juga dapat melakukan perkara yang sama. Organisasi-organisasi kebajikan ataupun charity organisation juga boleh memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan.
I call upon all charity organizations in this country to rise to the occasion by helping the needy regardless of race and religion during this trying moment. The difficulties they are facing are unprecedented, and I believe all of you can do something meaningful to ease their burden. Saya sedar sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan saudara-saudari. Ini amanah yang saya pikul. Sebagai manusia, saya tidak sempurna, tetapi saya berjanji insyaAllah akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudari. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapat bersama-sama mengharungi dugaan besar ini. Kepada petugas-petugas di Barisan Hadapan, saya doakan saudara-saudari terus cekal. Situasi yang dihadapi oleh saudara-saudari bukan mudah. Saya tahu para doktor, jururawat dan kaki tangan hospital amat keletihan pada masa ini. Saya telah mengarahkan Kementerian Kesihatan supaya memberikan sedikit masa untuk petugas-petugas kesihatan kita mengambil cuti rehat secara berperingkat sebelum mereka ini kembali bertugas semula. Sementara itu, tenaga sukarela daripada kalangan doktor dan jururawat swasta dan badan-badan sukarela akan digerakkan untuk mengambil alih tugas mereka buat sementara waktu. Begitu juga kepada anggota polis dan tentera yang bertugas di lapangan. Jaga kesihatan anda dan terus cekal berkhidmat untuk negara.